Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysir alayka yassir rabbi tamim bil khair. Nawaitu i'tika fi hadha masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dah survey dah sebenarnya jalan nak pergi ke sini minggu lepas. Dah sampai dah ke sini minggu lepas. Tapi rasa macam boleh sampai ni. Jadi gerak daripada rumah pukul 6. Bila pukul 6 masuk je Sungai Besi, merah je dalam Waze tu. Merah je dalam Waze tu kan. Jadi saya minta maaf lah sebab lewat sedikit. Alhamdulillah ada adik-adik kita isi masa yang terluang dengan kasidah dan juga selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pimpinan Madrasah Al-Bakariyah, Tuan Imam, Tuan Bilal dan jawatan kuasa. InsyaAllah hari ini kita nak bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang itu hatta akuna ahabban ilaihi, selagi mana dia tidak meletakkan cinta dia itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas cinta dia kepada Allah. Hari ini setiap di antara kita tahu dalam hati kita apa yang kita paling sayang. Tak payah tengok orang kiri kanan, tengok diri sendiri. Ada orang dia sayang dengan kenderaan dia, cukup sayang dengan kereta dia. Hari-hari dia basuh. Kalau nak minum dan makan di dalam kenderaan dia haram, tuan-tuan. Tidak dibenarkan makan dan minum di dalam kereta dia. Nak minum, nak makan, berhenti dulu. Berhenti, minum dekat luar, baru boleh masuk balik, kemudian teruskan perjalanan. Cukup sayang dia dengan kereta. Kalau orang tu dia minat Cristiano Ronaldo, contoh Cristiano Ronaldo, maka dia ada maklumat dengan Cristiano Ronaldo. Dia tahu dulu Cristiano Ronaldo main dekat Sporting Lisbon, kemudian main dekat Manchester United, kemudian selepas Manchester United pergi ke Real Madrid, lepas Real Madrid dia pergi Juventus, lepas Juventus dia main balik Manchester United, tuan-tuan, dan akhir sekali dia main di kelab Al-Nassr, kelab Arab Saudi. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya apa yang kita sayang dan cinta, kita tahu maklumat berkaitan dengan yang kita sayang. Macam ibu-ibu yang minat simpan pinggan mangkuk, dia tahu jenama-jenama mangkuk, Corel ke, Arcopal ke. Kalau bekas-bekas makanan, Tupperware, walhal sama je saya tengok. Tapi kenapa harga dia mahal sangat? Sebab ibu-ibu di belakang sana tahu nilai sesuatu perkara itu, dia kenal. Maka nak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena kenal dengan Nabi, kena tahu sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita tidak hanya cinta hanya sekadar di bibir. Tuan-tuan, hari ini kalau kita pergi dekat kelab malam ke, orang yang sedang meminum arak ke, kita tanya dengan dia, sayang tak dengan Nabi? Sayang. Dia akan sebut sayang dengan Rasulullah. Sebab apa? Sebab dia orang Islam. Jadi secara automatiknya dia rasa bahawa sesungguhnya memang dia sayang dengan Nabi. Tapi adakah sayang dia itu di dalam hati dia ataupun sekadar di bibir? Jadi nak sayang seseorang itu melalui daripada hati dia, kena kenal, tuan-tuan, dan kena baca sirah. Maksudnya kena ada kitab sirah lah.
Dekat tangan saya bawa iklan lah, tapi tak buka lah. Kitab sirah kena ada dan kena baca sirah. Kena baca sirah. Lagi banyak kita ada pengetahuan berkaitan dengan Rasulullah SAW. Kalau kita buat umrah ke, kita buat haji ke tuan-tuan, kita akan duduk termenung lama di Mekah dan Madinah di satu-satu sudut kerana kita membayangkan kehidupan Rasulullah SAW. Kita ada pengetahuan sirah. Bila kita duduk dekat Masjid Nabawi, tuan-tuan, kita duduk, kita mentadabbur suasananya tersebut. Kita pun tengok, kita membayangkan, inilah satu ketika dahulu udara ataupun cuaca yang pernah dirasai oleh Rasulullah SAW. Baru kita rasa ta'zim dengan perkara tersebut. Tak adalah kita hanya pergi ke buat umrah, pergi Masjid Nabawi, pergi Madinah, pergi Mekah, kita sibuk cari jalan-jalan nasi Arab yang paling sedap. Tak pun kita sibuk cari kurma. Tuan-tuan, kurma hari ni macam-macam jenis dah ada dekat Malaysia. Tak payah pergi sana. Jubah Haramain ke apa ke, jubah segala jenis ke, semua dah ada dah dekat Malaysia. Semua dah ada dekat Malaysia. Jadi tuan-tuan, insya-Allah hari ini kita akan lihat berkenalan dengan Rasulullah SAW supaya kita rasa cinta terhadap Nabi junjungan kita SAW. Tuan-tuan, Nabi lahir pada bulan Rabiul Awal. Ada pendapat kata 9 Rabiul Awal, ada pendapat kata 12 Rabiul Awal, tak apalah. Yang penting Rasulullah lahir Rabiul Awal. Rabiul Awal, siapa ayah Rasulullah? Ayah Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni dia ada 10 orang anak lelaki, yang mana anak lelaki dia ada di antara kita yang kenal. Siapa dia? Abu Talib, Hamzah, Abbas, Al-Haris. Kemudian kita ada siapa? Abu Lahab. Abu Lahab juga adalah bapa saudara Rasulullah SAW. Ayah Nabi ni siapa? Dia adalah anak bongsu dalam keluarga tu. Sudahlah anak bongsu dalam keluarga, baik pula tuan-tuan. Kita lah kalau ada anak, ibu dan ayah ada anak, ambillah 3 orang anak. Ada seorang ni baik betul lah. Maksudnya kalau makan, pinggan dia diangkat, pinggan kita pun diangkat. Maksudnya dari makan dah. Dia ambil pinggan ayah dia, dia angkat, bawa pergi singgih basuh. Baik tuan-tuan, dia pula sapu sampah. Lelaki pula pun bangun pagi esok sapu sampah, tolong mak. Kalau anak inilah masuk asrama ke ataupun pergi bekerja ke, hijrah ke dan sebagainya, ayah dan ibu ni dia akan apa? Dia akan rindu dekat anak yang jenis macam ni. Anak yang jenis macam ni. Walaupun kita tidak membeza-bezakan kasih sayang kita terhadap anak kita, tapi kalau ada yang baik sikit ni, kita sayang dia tuan-tuan. Itulah bapa Rasulullah SAW, Abdullah. Begitulah perangai Abdullah. Dalam kalangan adik-beradik, dialah yang paling baik, dialah yang paling bagus, paling hebat dan paling gagah. Dialah siapa dia? Abdullah. Ayah kepada Rasulullah SAW, berkahwin dengan Siti Aminah binti Wahab, pun orang yang terkenal di kota Mekah. Abdullah pun daripada sudut lakinya, daripada sudut taraf kehidupan dia, dari sudut pendidikan, hebat nasab keturunan dia, Aminah pun sama. Pada ketika itu, dari kalangan Bani Zuhrah, dialah yang paling bagus, paling cantik, paling memang menjadi bualan antara Aminah dan juga Abdullah. Tuan-tuan, mereka disatukan oleh Abdul Muttalib berkahwin. Dan bila berkahwin, mengandung tuan-tuan, siapa dia? Dia adalah bakal Rasul kita, iaitu Muhammad bin Abdullah SAW. Tuan-tuan, waktu Nabi dikandungkan oleh ibu dia, Allah takdirkan ayah dia pergi ke Yathrib untuk mencari bekalan kurma. Dalam tempoh perjalanan itu tuan-tuan, tak sempat balik, ayah Rasulullah SAW wafat. Ujian pertama Rasulullah SAW pada ketika itu
adalah daripada dalam kandungan lagi Allah dah uji, Allah wafatkan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita akan tengok apa hikmahnya Allah buat begitu. Kemudian bila sampai tempoh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dilahirkan di mana tuan-tuan? Perpustakaan Mekah. Bukan perpustakaan Mekah lah masa tu. Maksudnya hari ini lokasi dia adalah Perpustakaan Mekah. Kalau tuan-tuan sa'i daripada Safa dan Marwah, daripada Marwah itu keluar dalam 100 ataupun 200 meter, ada satu bangunan dikatakan di situ adalah Perpustakaan Mekah. Di situlah tapak rumah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada peristiwa tahun gajah. Maksudnya apa tuan-tuan? Tahun tersebut tentera Abraha datang untuk merobohkan Kaabah. Itu panjang cerita dia. Lalu pada ketika itu Aminah bila dah melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aminah kata pergi bagi tahu Abdul Muttalib. Pergi bagi tahu Abdul Muttalib, maka dia adalah seorang utusan pergi berjumpa dengan Abu Talib. Wahai Abdul Muttalib, kamu sudah pun menjadi datuk. Aminah sudah pun melahirkan seorang bayi lelaki. Tuan-tuan, Abdul Muttalib pergi ke rumah tersebut, ambil bayi itu, kemudian bawa masuk ke dalam Kaabah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dinamakan bayi itu dengan nama yang belum lagi pernah diberikan oleh orang Arab. Maksudnya nama itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan pada ketika itu dengan nama Muhammad, yang terpuji, yang sangat dipuji. Tuan-tuan, bila dah dinamakan nama tersebut, waktu itu dalam rumah tersebut ada hamba Abu Lahab, nama dia adalah Suwaibah. Suwaibah pun berlari juga pergi pulang kepada tuan dia, bagi tahu, wahai Abu Lahab, sesungguhnya kamu sudah pun menjadi bapa saudara. Tuan-tuan, Abu Lahab sangat gembira. Tuan-tuan, padahal itu bukan anak saudara yang pertama. Kita kalau nak excited pun, nak gembira pun, selalunya anak buah yang pertama kan, ataupun cucu pertama. Kalau dah 5 orang cucu, tak apalah, dah cucu ke-5 dah kan. Sebab apa Abu Lahab begitu gembira dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Satu, itu adalah anak kepada adik dia yang telah meninggal dunia. Sudahlah adik dia, baik pula adik itu, Abdullah. Sudahlah baik adik itu sudah pun meninggalkan dunia, tak sempat pun tengok anak dia, tuan-tuan. Maka Abu Lahab cukup gembira dengan kelahiran bayi tersebut. Punyalah gembira, tuan-tuan, Abu Lahab bebaskan. Wahai Suwaibah, kamu dibebaskan. Tuan-tuan, membebaskan hamba pada ketika itu seolah-olah tuan-tuan bagi okey, saya beri kepada kamu rumah sebiji. Umpamanya tuan-tuan, nak membebaskan hamba ni, nak cerita besarnya perbuatan tersebut seperti kita memberikan hadiah yang besar kepada seseorang. Maka Suwaibah, kamu dibebaskan. Dan Abu Lahab sangat gembira. Dia menyembelih beberapa ekor unta, lalu diberi makan kepada semua orang, tuan-tuan. Waktu kelahiran Rasulullah, Abu Lahab lah yang paling gembira. Walhal dia pun tak tahu satu hari nanti dialah yang paling kuat menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun tak tahu, tuan-tuan. Allah takdirkan dialah yang menentang Rasulullah saat Nabi mengisytiharkan dakwah secara terbuka di Bukit Safa. Maka Abu Lahab lah yang mencelakakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan kejian yang pertama yang diberikan kepada Rasulullah itu datangnya daripada bapa saudaranya sendiri, iaitu Abu Lahab. Selesai. Kemudian apa yang berlaku menjadi kelaziman, tuan-tuan, orang Arab. Dia kalau ada bayi je, sebab apa? Mekah adalah bandar. Bila Mekah ini adalah bandar, ada bayi, mereka akan bawa bayi ini untuk diserahkan kepada ibu susuan. Selalunya mesti dekat perkampungan lah. Sebab apa perkampungan? Sebab satu, nak dapatkan udara yang lebih segar. Tuan-tuan, bandar dengan trafik, dengan jamnya macam saya lalu tadi kan, dengan asap kenderaannya. Mekah adalah bandar pada ketika itu.
maka bayi-bayi ini akan dibawa ke perkampungan untuk hidup membesar di sana, belajar menggunakan bahasa Arab yang sebenar. Bahasa Arab yang sebenar, tuan-tuan. Macam kita lah sekarang ni, kalau dekat bandar sikit, dululah we nak pergi mana, we nak pergi mana, tuan-tuan. Sekarang sama je, bandar ke, kampung ke, lagi ceruk ke tempat tu pun sama je bahasa. Kemudian duduk di kampung, mendapatkan udara yang segar, makan makanan yang sihat, bayi itu boleh belajar bagaimana kehidupan suasana di kampung, bercucuk tanam, mengembala kambing dan sebagainya. Itulah sebabnya bayi-bayi daripada bandar ini dihantar ke kampung yang akan dijaga oleh ibu susuan masing-masing. Ketika Mekah, tuan-tuan, yang datang pada tahun tersebut adalah daripada perkampungan Sa'diyah. Sampai hari ini 2023, nama tempat itu masih lagi As-Sa'diyah, tuan-tuan. Di situlah ibu-ibu susuan ramai pergi menuju ke Mekah untuk nak ambil bayi pada tahun tersebut untuk dipelihara selama 2 tahun. 2 tahun, tuan-tuan, maksudnya memerlukan upah yang sangat banyak. Memerlukan upah yang sangat banyak. Maka pada ketika itulah semua rombongan dah pergi. Semua rombongan dah pergi, termasuklah rombongan Halimatus Sa'diyah dan juga Al-Haris, suami dia. Dia naik unta dia sudah tua dan unta dia sudah tak larat, jadi lambat, tuan-tuan. Orang lain semua naik Y-Suku, dia naik Honda Bulat. Contoh, orang lain semua naik Y-Suku, dah jauh dah, dia baru nak start perlahan, tuan-tuan. Bila sampai di Mekah, lambat. Semua ibu-ibu susuan dah dapat dah bayi dia. Maka Halimatus Sa'diyah dan Al-Haris pun ronda, tengok semua bayi dah diambil. Bila sampai dekat satu bayi yang bernama Muhammad ini, dia kata, kenapa bayi ini tak diambil dan tidak dijaga oleh mana-mana orang? Tuan-tuan, bayi ini adalah yatim. Patutlah yatim. Sebab apa? Patutlah orang tak ambil kerana bayi itu yatim. Ayah tak ada, siapa yang nak bayar upah? Suami tak ada, siapa nak cari nafkah, nak kumpul duit untuk nak membayar upah? Lalu Halimatus Sa'diyah pun berbincang dengan Al-Haris, beginilah bang, kita pun datang dari jauh. Kalau kita balik pun tangan kosong. Tak apalah, kita ambillah bayi yang bernama Muhammad ini untuk kita pelihara dan kita bawa balik. Sebab apa? Kita dah sampai jauh dah ni, modal dah banyak dah. Kalau patah balik pun kosong, ambillah juga bayi yang bernama Muhammad ini untuk dibawa pulang dan dijaga, tuan-tuan. Ketika mereka mengambil bayi yang bernama Muhammad itu, Halimatus Sa'diyah dan Al-Haris pun tak menyangka bahawa sesungguhnya dialah manusia dalam alam ini yang paling beruntung, tuan-tuan. Sebab apa? Ambil satu bayi yang penuh dengan keberkatan. Nabi ini, berkat dia bukan selepas menjadi Rasul. Sebelum menjadi Rasul, masih lagi dalam keadaan bayi, sudah pun melimpah-limpah keberkatan. Apabila Halimatus Sa'diyah memegang Rasulullah SAW ketika itu yang masih bayi, tiba-tiba kantung susu Halimatus Sa'diyah penuh. Dia boleh menyusukan Rasulullah SAW. Binatang tunggangan unta dia pun jadi kuat, tuan-tuan. Tiba-tiba kawan-kawan lain semua dah jalan dah, Halimatus Sa'diyah pula tukar jadi Belfire. Tadi Honda Bulat kan, laju pula. Apa tukar unta ke apa kan? Tengok boleh laju. Dan mula dah keberkatan itu mencurah-curah kepada Halimatus Sa'diyah dan Al-Haris. Dan pada tahun tersebut itu, tuan-tuan, perkampungan Bani Sa'diyah ini kering kontang, kemarau, tanam tak jadi, binatang peliharaan pun semua kurus-kurus, tak mengeluarkan susu. Bila bayi yang dijaga oleh Halimatus Sa'diyah ini duduk di situ, tuan-tuan, petak kebun Halimatus Sa'diyah saja yang menjadi. Maksudnya apa? Maksudnya jiran sebelah punya kebun tak jadi, kebun Halimatus Sa'diyah segar-segar, timun ke, bendi ke, tanam semua menjadi. Dan binatang ternakan Halimatus Sa'diyah semuanya gemuk-gemuk, mengeluarkan susu, dapat diminum dan menuai hasilnya, tuan-tuan. Sampai satu tahap
orang-orang kampung tu bila lalu di depan Halimatus Sa'diyah, dia kata apa? Laqad akhadti nasamatan mubarakah. Wahai Halimah, kami semua yakin bahawa sesungguhnya keberkatan, nikmat, rezeki yang melimpah luruh yang kamu dapat ini datangnya daripada bayi yang kamu jaga itu. Tuan-tuan, bayi itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempoh 2 tahun pun dah habis. Patut jaga sampai 2 tahun saja. 2 tahun pulang ke Mekah, kena bagi Muhammad ini kepada ibu dia. Tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah minta extend. Wahai Aminah, boleh tak nak jaga lama sikit? Tuan-tuan lah, kalau contohlah kan, meniaga, tiba-tiba meniaga kat situ orang ramai datang kan. Lepas tu tahun depan patutnya bagi orang lain, tapi sebab melimpah-limpah rezeki tu, boleh tak nak lama sikit meniaga ni, nak renew lama lesen dekat tempat kawasan ni. Sebab apa? Bagus, orang pun dah kenal. Begitulah Halimatus Sa'diyah. Dia jaga bayi yang bernama Muhammad ini, mencurah-curah rezeki dia. Dia rasa dia nak jaga lagi, boleh tak nak jaga? Tuan-tuan, Aminah bersetuju. Sebab apa? Lagi lama dia dijaga di perkampungan, maksudnya bayi itu akan lebih matang. Lebih matang, dia lebih berdikari, lebih mempelajari bahasa Arab yang sebenar. Kemudian dia dapat hirup udara, makan makanan yang baik yang berada di kampung. Tuan-tuan, Halimatus Sa'diyah pun bawa balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkampungan Sa'diyah. Dan ketika itulah berlakunya satu peristiwa pada usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 4 ke 5 tahun. Itulah pertemuan Nabi buat kali yang pertama dengan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dalam berupa paras manusia. Dia datang waktu Rasulullah bermain-main dengan kawan sepermainan. Dia datang kepada Rasulullah, dia baringkan Nabi, dia bedah sungguh-sungguh, tuan-tuan. Kita pun tanya, bedah ni bedah secara apa ni? Secara bayangan ke apa ke? Bedah, orang kata bedah apa? Bedah batin ke? Tidak, tuan-tuan. Memang sungguh-sungguh bedah. Maksudnya dibelah di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan sesuatu daripada hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Malaikat Jibril, inilah tempat iblis paling suka. Maka dibersihkan dengan Zam-Zam, kemudian dimasukkan semula, kemudian dijahit, tuan-tuan. Tak pakai bius pun. Lagi canggih lah, tuan-tuan. Lagi canggih. Tak dibius. Kemudian semua kawan-kawan sepermainan Rasulullah, kita boleh bayangkan Nabi main dekat taman ke, main gelosor, main joget-jongkit ke, main buayan ke, tiba-tiba ada orang baringkan. Kawan-kawan yang main dengan Muhammad ni balik ke rumah Halimatus Sa'diyah, cakap, makcik Muhammad dah mati, makcik Muhammad dah kena bunuh. Tuan-tuan, kita jaga anak orang, kita pengasuh, kita jaga anak orang, mati pula kan ni. Nak jawab apa ni? Anak sendiri pun dah kelam kabut, anak orang pula nak jawab apa ni? Maka Halimatus Sa'diyah pun pergi mencari Muhammad. Dalam keadaan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun dalam keadaan terbinga-binga. Tuan-tuan, bekas jahitan itu ada. Kata Sayyidina Anas, kami melihat di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekas jahitan yang pernah dibelah oleh Malaikat Jibril. Kemudian bila dah nampak keadaan sebegitu, dah macam nak kena bunuh, Halimatus Sa'diyah berbincang dengan suami dia. Bang, beginilah, kita ni jaga anak orang. Saya takut orang-orang kampung Sa'diyah ni dengki, cemburu dengan kita. Sekarang ni memanglah tak Muhammad tidak mati. Kalau lepas ini diculik ke, dibunuh ke, beginilah, kita hantar balik Muhammad ke Mekah, beri kepada ibu dia semula, Aminah. Tuan-tuan, mereka pun pergi ke Mekah, bagi kanak-kanak Muhammad pada ketika itu yang berusia 6 tahun ke pangkuan ibu dia balik, tuan-tuan. Allah uji kali ini dengan ujian yang kedua. Pertama, Rasulullah kehilangan ayah, balik ke pangkuan ibunya. Ibu dia buat apa, tuan-tuan? Aminah buat apa? Dia kata, jom kita ziarah kubur ayah. Sebab apa? Gambar pun tak ada, keping pun tak ada. Zaman sekarang ni, anak-anak zaman sekarang ni untung. Sebab apa? Dah ada video dan sebagainya. Dia dah umur 12 tahun ke, dia boleh tengok terletak dia masa bayi, masa tengah lahir. Rasulullah SAW balik ke pangkuan Aminah. Aminah kata apa?
jom kita ziarah ayah. Sebab tak pernah tengok ayah. Lalu pergilah dua beranak ini, termasuk dengan Abu Talib dan juga Ummu Aiman, melalui satu perjalanan yang sangat jauh, 500 km daripada Mekah nak menuju ke Yathrib. Tuan-tuan, ziarah kubur Abdullah. Lepas ziarah kubur Abdullah, balik semula tuan-tuan. Dalam pertengahan jalan, Aminah sakit kuat. Sakit kuat, tak boleh meneruskan perjalanan. Aminah ditakdirkan oleh Allah wafat pada ketika itu. Maka pada usia Rasulullah 6 tahun, lengkaplah gelaran Nabi dengan yatim dan piatu. Antara hikmah Allah berikan ujian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya satu hari nanti Muhammad, aku akan lantik engkau menjadi Rasul. Waktu engkau disisihkan oleh kaum kau, waktu engkau ditimpa ujian dan sebagainya, engkau tak akan mengadu kepada ibu dan ayah engkau, dan engkau akan terus mengadu kepada Allah. Tuan-tuan, kita sampai hari ini umur 40 ke 50 ke, kalau ada mak ayah ke, umur 50 tahun ada mak ayah, umur 70 ada masalah, hello mak, ada masalah sikit lah. Tuan-tuan, dah umur 50 pun kita sebagai anak tetap nak mengadu dengan mak dan ayah. Begitulah juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kami wafatkan kedua ibu bapa kamu. Nanti kamu dah jadi Rasul, kamu diuji, orang tak terima kamu, orang nak bunuh kamu. Wahai Muhammad, kebergantungan kamu bukan kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala buat begitu, tuan-tuan. Kemudian selalunya kalau dah yatim piatu, siapa yang akan jaga, tuan-tuan? Atuk lah atuk dengan nenek lah yang jaga. Selalu atuk dengan nenek kalau jaga, semua boleh kan. Nak panjat belakang atuk, nak lompat, pijak, hempas perut atuk, semua boleh. Semua dibenarkan. Semua dibenarkan oleh atuk dan nenek tu. Cucu memang boleh, semua boleh. Begitulah Rasulullah bila duduk di pangkuan Abdul Muttalib. Tuan-tuan, Abdul Muttalib ni pemerintah Mekah pada ketika itu. Dia ada satu bilik mesyuarat dan ada satu kerusi khas untuk Abdul Muttalib. Tuan-tuan, Nabi kalau pergi main, dia tak main kursi-kursi ahli parlimen ke tak, dia pergi duduk kat speaker terus. Dia duduk kursi yang paling cantik, yang paling tengah sekali. Bila Rasulullah pergi nak main dekat situ, tuan-tuan, bapa-bapa saudara Nabi kata, Muhammad, jangan, itu tempat atuk. Contohlah, tu tempat atuk, jangan main tempat tu, kan atuk marah kata. Bila Abdul Muttalib nampak, biarkan Muhammad dengan urusan dia. Sesungguhnya anak ini satu hari nanti, dia ada masa depan yang cerah dan dia adalah bakal seorang pemimpin. Tuan-tuan, Abdul Muttalib tak tahu, cuma dia bayangkan kita lah, mana-mana siapa dalam ni ada cikgu ke kan. Dia tengok anak murid dia, dia kata, budak ni potensi ni 10A ni. Walaupun tak periksa lagi, tapi cikgu dia dapat detect tu benda tu. Siapa yang jadi cikgu ke, ibu dan ayah sekalipun dia tahu anak dia mana yang berpotensi. Begitulah Abdul Muttalib. Bila dia tengok anak cucu dia begitu, dia kata biarkan Muhammad dengan urusan dia. Tuan-tuan, baru nak manja dengan atuk, tuan-tuan, 2 tahun dia Allah bagi. Allah bagi 2 tahun sahaja peluang untuk Rasulullah bermanja, berkasih sayang dengan makhluk lain. Allah wafatkan Abdul Muttalib. Tuan-tuan, Abdul Muttalib wafat ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia lebih kurang 8 tahun. Nabi dipelihara oleh Abu Talib. Kenapa Abu Talib? Kenapa Abu Talib? Bukan Sayyidina Hamzah ke, bukan Abu Lahab ke, bukan Abbas ke. Antaranya adalah Abdullah ni dengan Abu Talib ini adalah seibu dan juga sebapa. Sebab Abdul Muttalib ni isterinya ramai. Abdullah ini dengan Abu Talib ini adalah satu ibu, satu mak, satu ayah. Macam tu. Satu mak, satu ayah. Maka Abu Talib lah yang memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ini contoh teladan yang pertama. Bila Nabi 8 tahun 8 tahun duduk bersama dengan Abu Talib. Dia tengok Abu Talib ni banyak anak, banyak tanggungan. Tuan-tuan, Rasulullah 8 tahun
8 tahun darjah 2 ke? Darjah 2. Dah boleh fikir dah, aku ni menumpang saja, walaupun aku ni anak saudara. Aku menumpang rumah Abu Talib, anak Abu Talib ni ramai. Tuan-tuan, Rasulullah ambil upah mengembala kambing. Kata Nabi SAW, separuh daripada upah itu aku simpan, separuh lagi aku berikan kepada Abu Talib kerana mengenangkan banyaknya tanggungan Abu Talib. Tuan-tuan, anak kita pun kerja juga, tapi dia kerja kumpul nak buat lesen. RM50 pun dia tak suruh dengan kita, mak, ambil lah, ni dah habis SPM, Alung kerja kat SME ni, gaji pertama Alung, ambil lah RM50, ikhlas. Tuan-tuan, dia tak bagi pun RM50. Dia nak kumpul duit, nak beli, nak buat lesen motor, ataupun nak beli motor, nak beli handphone ke kan. Sekarang iPhone pun dah boleh buat loan, bayar kemudian berbelas-belas ribu. Itu iklan. Kemudian Rasulullah SAW dipelihara oleh Abu Talib. Berapa lama tuan-tuan Rasulullah bersama dengan Abu Talib? Sampai Nabi berusia 40 tahun. Lamanya tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab apa? Sehingga Rasulullah sebut, tuan-tuan, innahu abi ba'da abi. Itulah Abu Talib itulah ayah aku selepas ayah aku. Maksudnya dia memang betul-betul dia menghargai Abu Talib, tuan-tuan. Rasulullah SAW duduk dengan Abu Talib bila berusia lebih kurang Nabi ketika itu 12 tahun. Kali ini Rasulullah SAW nak ikut Abu Talib berniaga. Dia kata, uncle boleh tak nak ikut pergi berniaga? Sebab apa? Abu Talib ni peniaga. Dia berniaga, bawa barang dagangan pergi ke Syam, Syria, jual barang-barang dagangan. Boleh tak Muhammad nak ikut? Tuan-tuan, Abu Talib kata, wahai Muhammad, kamu masih kecil. Kalau kamu ikut, boleh jadi dalam perjalanan akan ada penyamun-penyamun padang pasir, perompak-perompak padang pasir. Kamu mungkin akan terbunuh. Mungkin ada binatang buas, kamu akan dibunuh Muhammad. Keselamatan kamu masih kanak-kanak, tetaplah kamu tinggal di kota Mekah. Tuan-tuan, Nabi menangis, tuan-tuan. Tuan-tuan, menangis bukan sebab tak dapat Xbox, bukan sebab tak dapat main PES, bukan sebab tak dapat main PUBG, Mobile Legend ke apa kan. Sebab tak dapat ikut tolong pakcik dia berniaga. Tuan-tuan, nak berniaga Rasulullah SAW. Hari ni budak-budak kita tak lagi main game, mengentak-gentak tu. Pergi masuk bilik air tu, mengentak-gentak tu, melawan dia tu. Nak pergi bilik air tu sebab apa? Sebab kita suruh berhenti sembahyang maghrib, jangan main game. Kemudian Rasulullah SAW menangis. Abu Talib menjadi hiba hatinya, maka dibenarkanlah Muhammad untuk ikut berniaga, tuan-tuan. Bila sampai di satu tempat yang bernama Busra, ketika itulah Rasulullah berhenti di satu tempat. Nabi, rombongan Abu Talib ketika itu dipelawa oleh seorang rahib Bahira. Tuan-tuan, rahib Bahira, Abu Talib kata sebelum ni berniaga tak ada pun orang ajak datang makan. Tiba-tiba tahun ni bawa Muhammad, ada orang ajak berhenti pelawa makan. Lalu ditanya, ada tak mana bayi-bayi, ada tak budak-budak dekat sini? Tengok budak ini, tuan-tuan. Kemudian dia tanya, ini siapa? Kata Abu Talib, ini anak aku. Dia kata, kamu menipu. Sesungguhnya budak ini dia adalah yatim piatu. Macam mana rahib Bahira tu tahu Muhammad ini yatim piatu? Sesungguhnya dalam kitab Taurat dan Injil diceritakan secara terperinci Rasul akhir zaman itu bagaimana ciri-cirinya. Dia lihat tanda kenabian Rasulullah SAW. Maka rahib Bahira ni kata, bawalah Muhammad ini balik. Takut-takut kalau Yahudi nampak, Yahudi akan membunuh budak lelaki ini, tuan-tuan. Yahudi terkenal dengan pembunuh para nabi dan para rasul. Maka bawalah dia balik supaya keselamatan dia lebih terjamin. Tuan-tuan, bawa balik Rasulullah SAW. Pada ketika itu Nabi berusia 25 tahun. 25 tahun Rasulullah SAW berniaga. Nabi dikenali dengan Al-Amin. Semua orang suka Nabi. Tuan-tuan, tiba-tiba seorang wanita, kita kata first lady kota Mekah pada ketika itu, siapa dia? Khadijah binti Khuwailid. Kita kata kalau dekat sini macam
jutawan lah, jutawan wanita siapa hari yang sekarang ni di Malaysia, tuan-tuan boleh bayangkan siapa. Khadijah pada ketika itu, bila dia dengar nama seorang lelaki, kalau dia berniaga, dia ni baik, dia ni amanah, dia tawarkan kepada Muhammad untuk bekerja dengan dia, bawa barang dagangan dia, dan aku akan berikan upah yang lebih buat kamu. Rasulullah pun berniaga. Tuan-tuan, selalu kalau diupah orang lain, modal 2,000, bawa balik 2,500, 2,400. Tapi bila Rasulullah SAW berniaga barang dagangan Khadijah, Nabi bawa balik untung 3,000, lebih sikit. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bukan semua orang bila diuji dengan duit, tuan-tuan, duit kan, kita kalau cashier lah, untung banyak tuan-tuan. Kalau 100 simpan dalam poket, apa ada hal tuan-tuan? Siapa perasan? Siapa perasan? Contohlah ni kita buat rampasan emas berkilo-kilo ke, ambil satu titik masuk. Siapa perasan tuan-tuan? Tak semua orang yang diuji dengan ujian harta benda ini, mereka akan patuh ataupun amanah. Rasulullah SAW amanah pada ketika itu, yang membuatkan Khadijah terpikat. Bila Khadijah terpikat, dia bagi tahu kawan dia Nafisah binti Muniyah, boleh tak tanya Muhammad ni ada orang lagi tak? Tak kisah tuan-tuan, perempuan pun boleh cari lelaki, tak ada masalah. Janji ikut aturan dia, ikut betul-betul aturan dia, jangan buat maksiat. Boleh tanya dengan Muhammad, ada tak orang lagi? Maka bila ditanya hasrat itu kepada Rasulullah, Nabi pun bercerita kepada bapa-bapa saudara dia, lalu disatukanlah mereka dengan hantaran. Pada ketika itu Nabi SAW berikan 20 ekor unta muda kepada Khadijah binti Khuwailid, yang ketika itu berusia 40 tahun. Nabi 25 tahun, Khadijah 40 tahun. 40 tahun Rasulullah SAW berkahwin dengan Khadijah. Tuan-tuan, Nabi cukup sayang dengan Khadijah. Allah memuliakan Khadijah. Sepanjang Khadijah hidup, Allah tidak membenarkan Rasulullah untuk memadukan Khadijah. Maksudnya Khadijah tak pernah dimadukan. Wafat Khadijah barulah Allah arahkan berkahwin dengan Saudah binti Zaba'ah dan isteri-isteri Rasulullah yang lain. Betapa Rasulullah sayang kepada Khadijah. Tuan-tuan, Khadijah memberikan keseluruhan harta dia untuk dakwah. Tuan, puan-puan dan ibu-ibu bayangkan, saya suruh bayangkan, boleh tak nak minta gelang tangan, nak sedekah dekat Madrasah Al-Bakriyah untuk pembangunan, boleh tak? Bayangkan je. Bayangkan pun kita kata, takkanlah, inilah satu-satunya gelang, dah tak ada, dah tambah-tambah nak pergi bagi pula dekat madrasah ni, kan? Tuan-tuan, saya suruh bayangkan pun kita kata takkan bagi. Khadijah binti Khuwailid memberikan keseluruhan harta dia. Sebab itulah belum pun wafat lagi, Allah hantar Jibril, wahai Muhammad, bagi tahu kepada Khadijah, Allah kirim salam. Tuan-tuan, Allah kirim salam. Allah kirim salam kepada Khadijah, bagi tahu bahawa telah disediakan istana untuk Khadijah. Tuan-tuan, lepas Khadijah tahu dia dapat istana, dia ada tak? Dia tak sebut solat ke? Dia buat tak tahu ke? Free hair ke? Tak, tuan-tuan. Dia lagi bertambah iman dan ibadah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, itu adalah, saya baru cerita 0.1% sirah Rasulullah SAW. Kita dah mula rasa cinta, rasa macam ni, nak kenal lagi lah dengan Nabi, rasa nak siapa Nabi, nak mendalami secara terperinci. Saya panjang daripada pukul berapa tadi tu, saya baru cerita 0.1%. Baru saya kat je, kita dah mula rasa cinta terhadap Nabi. Sebab tu saya kata, kena baca sirah. Kena baca sirah, barulah kita hadir rasa sayang kita daripada hati kita. Barulah kita boleh amalkan sunnah Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab kita kenal Nabi kita, bukan kita ikut-ikutan sahaja. Kemudian tuan-tuan, Rasulullah SAW, Nabi kita, antara perkara kebaikan yang Rasulullah SAW buat, tuan-tuan, antara teladannya adalah satu, waktu peristiwa pembinaan semula Kaabah. Tuan-tuan, pembinaan semula Kaabah. Kaabah dah berapa kali renovation? 12 kali renovation.
Kali ini mereka nak renovate. Sebab apa? Struktur Kaabah tu dah tak berapa bagus. Nak renovate, dia tak boleh nak simen-simen, kena roboh, bina baru. Jadi bila nak bina ini tuan-tuan, dia memerlukan harta yang halal. Ini saya pujilah orang-orang jahiliyah pada suatu ketika dahulu. Mereka tahu Kaabah ini adalah rumah Allah, maka nak bina mesti ada sumber yang halal. Bukan sumber tipu, sumber rasuah, sumber daripada jualan arak, pelacuran. Bukan. Dia mesti sumber yang halal. Jadi bila nak buat sumber yang halal ini, Mekah itu sangatlah sedikit, maka duit tak cukup. Bila duit tak cukup, Kaabah perlu dikecilkan. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tawaf, tuan-tuan pergi masuk dekat Hijir Ismail tu, terbatal tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Kita tengok pemerintah boleh solat dalam Kaabah kan. Perdana Menteri kalau buka pintu Kaabah solat dalam tu, kita untung dia jadi menteri, jadi sultan. Tuan-tuan solat dalam Hijir Ismail tu, tuan-tuan solat dalam Kaabah tau. Sebab apa? Itu adalah sebahagian Kaabah. Kalau tuan-tuan tawaf, tuan-tuan nak shortcut lah masuk ke dalam ni kan? Tak payah nak kona jauh sangat. Terbatal tuan-tuan, sebab tuan-tuan dah masuk dalam Kaabah. Dan satu lagi, kalau Kaabah tu tuan-tuan pasal dia macam ada dinding dia macam ada naik sikit kan. Ni dinding Kaabah, dia macam ada atas ni sikit, orang panggil Syazarwan. Itu pun kalau kita pijak terbatal pusingan tawaf pada ketika itu. Kena ulang balik. Sebab apa? Kaabah ini dikecilkan. Dan sebab apa? Sebab sumber duit halal tak cukup. Bila dah nak bina Kaabah ni, semua orang tak berani. Sebab otai-otai dulu, antaranya Walid bin Mughirah, dia kata, orang-orang dulu kata, dulu Abraha nak runtuhkan Kaabah. Kita didatangi oleh burung-burung yang pelik, membawa batu-batu yang panas, habis musnah tentera Abraha. Semua orang tak berani nak pahat lagi Kaabah. Sebab apa kan? Datang lagi burung ababil kan. Lalu pada ketika itu Walid bin Mughirah, dia kata apa? Dia kata kita bukannya nak, dia ni cekedik sikit, kita bukan nak musnahkan Kaabah, kita nak memperbaik, nak elokkan, nak cantikkan, nak bina semula Kaabah. Takkanlah Tuhan nak menghantarkan azab kepada kita. Maka dialah mula-mula memahat pun, ketuk, hancur kan. Tengok cuaca okey je, tak mendung kan, tak ada pula kilat ke apa. Maka barulah mereka membina semula Kaabah. Setiap kabilah mengambil bahagian masing-masing. Akhirnya waktu nak letak Hajarul Aswad, tuan nak letak Hajarul Aswad dekat sudut tu je, berperang, bergaduh. Kabilah ni kata, kami lah yang letak. Tak, kami yang letak. Kabilah lain, 4 kabilah ni bergaduh sebab nak letak Hajarul Aswad. Bila tak dapat jalan penyelesaian, semua tak nak mengalah, ambil mangkuk, celup darah. Kami nak perang. Inilah perangai orang Arab. Pasal tu dia nak berperang. Aus dan Khazraj berperang ratusan tahun. Nabi datang, Nabi saudarakan mereka. Orang Arab memang kuat nak berperang. Kemudian bila perkara itu berlaku, Umayyah bin Mughirah, dia kata apa? Tak apa, begini, esok kita semua tunggu kat sini. Esok siapa-siapa yang masuk daripada Masjidil Haram ini ataupun kota nak menuju ke Mekah ini, pintu yang pertama itu, siapa yang masuk, orang pertama kita minta dia yang selesaikan. Bila yang pertama kali masuk itu adalah Muhammad, tuan-tuan, semua orang setuju. Kalau Muhammad, kami setuju. Tak apa, Muhammad kami setuju. Kalau dia nak buat apa-apa, kita setuju dengan pendapat dia. Tuan-tuan, Rasulullah Al-Amin, orang yang amanah, orang yang bercakap benar. Tuan-tuan, bercakap benar, kita lah orang yang baik sangat kepada kita gelarkan, orang yang bercakap benar, punyalah baik, orang yang amanah. Rasulullah diberikan gelaran itu dan dipanggil dengan gelaran itu. Maka Nabi kata apa? Berapa ramai yang nak angkat ni? Kabilah ni boleh. Nabi pun bentangkan. Okey, kamu pegang sini, kamu pegang sini, kamu pegang sini. Letak Hajarul Aswad, dia kata angkat. Sampai dekat penjuru, Nabi sendiri ambil. Padan muka semua orang. Nabi sendiri ambil, Nabi letak kat penjuru tu. Semua orang setuju dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kebijaksanaan Nabi dalam menyelesaikan perkara. Satu lagi tuan-tuan, peristiwa waktu perang Uhud. Waktu peperangan Uhud ini tuan-tuan, ketika itu adalah peristiwa yang menyebabkan Rasulullah hampir wafat.
hampir-hampir wafat, Nabi cedera parah. Nabi cedera parah dalam peperangan Uhud. Waktu Nabi dikepung itu tuan-tuan, selepas tentera pemanah meninggalkan, mengambil harta rampasan perang, Khalid Al-Walid dan juga dengan Ikrimah bin Abi Jahal ambil semua bukit pemanah. Nabi terkepung dan semua serangan ditujukan khas kepada Muhammad. Maksudnya apa? Kalau kita main chess, kita nak bunuh king dulu lah kan. King habis semuanya. Jadi nak bunuh Rasulullah. Itulah matlamat pertama dan terakhir dalam peperangan Uhud yang diberitahu oleh Abu Sufyan untuk membunuh satu batang tubuh, iaitu Muhammad bin Abdullah. Waktu itu tuan-tuan, Nabi cedera parah. Antaranya Nabi dipukul oleh siapa? Abdullah bin Ibnu Qami'ah. Abdullah bin Ibnu Qami'ah ni tuan-tuan, dia pukul Rasulullah, dia lipas pedang. Sudahlah dia lipas pedang kepada Rasulullah SAW, dia buka topi besi dia kata, wahai Muhammad, ini aku Ibnu Qami'ah. Yang pukul kamu ni, aku Ibnu Qami'ah. Tuan-tuan, dia punya bangga dia selepas dia mencedera parahkan Rasulullah SAW. Nabi sebut tuan-tuan, kaifa yuflihul qaumun, bagaimanalah sesuatu kaum itu ingin berjaya, khadaru wajha nabihim, mereka memandi darahkan muka Nabi mereka, wa huwa yad'uhum ila rabbihim, dalam keadaan Nabi itu hanya mengajak mereka kepada Tuhan mereka. Tuan-tuan, Nabi mengeluh. Nabi sebut macam manalah kamu ni nak berjaya kalau Nabi kamu pun kamu cedera kan, Nabi kamu pun kamu mandi darah kan, macam mana nak berjaya? Lalu Nabi kata, padahal aku hanya menyeru kamu kepada Tuhan kamu. Lalu Allah turunkan, Allah jawab tuan-tuan dalam surah Al-Imran ayat 128, wahai Muhammad, bukan urusan kamu untuk tentukan kedudukan mereka, sama ada aku nak siksa ataupun aku nak ampunkan dia. Maksudnya Allah kata, tak apa Muhammad, mereka ini aku yang tentukan. Aku nak siksa atau nak buat macam mana dengan mereka, itu urusan aku. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Nabi kita tuan-tuan yang sangat penuh dengan kasih sayang, Nabi kata, Allahumma liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, maafkanlah mereka, ampunkanlah mereka, berikanlah hidayah, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Tuan-tuan, dalam situasi perang, orang datang serang kita, cedera parahkan kita, Allah offer nak bagi azab kepada dia. Kalau kita lah, ya Allah, silakan azab mereka. Kalau kita lah, ya Allah, jangan fikir-fikir lagi, turunkan azab. Kalau kita lah bunyilah geram kan. Tapi Rasulullah SAW akhlak yang sangat pelik tuan-tuan, membalas kejahatan dengan kebaikan. Nabi kata, wahai Allah, ampunkanlah mereka, berikanlah hidayah kepada mereka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka tak tahu, mereka tak mengetahui. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan berkelakuan seperti itu. Rasulullah SAW tuan-tuan, Nabi kita yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan rahmat. Kita boleh kata banyak kebaikan lah, sedekah, perkara baik, membantu orang susah, perkara baik, alihkan halangan di jalanan, perkara yang baik. Tuan-tuan, sampai satu tempat kebaikan adalah membalas kejahatan orang. Dengan kebaikan ini susah kita dapat. Dia salah satu benda kebaikan yang sudah pun pupus dalam alam ini ataupun akhir zaman ini. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang Yahudi. Seorang Yahudi datang, Abu Bakar, Umar ada sebelah Nabi. Yahudi ni datang, dia cekak leher Nabi, wahai Muhammad, engkau, keturunan kau semuanya liat nak bayar hutang. Tuan-tuan, satu, dia pergi tarik Nabi. Dua, dia hina Nabi. Tiga, dia hina keturunan Nabi, liat nak bayar hutang. Tuan-tuan, Sayyidina Umar ada sebelah. Bila Sayyidina Umar ada dekat sebelah, dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku memancung kepada si Yahudi ini. Biadab dia, tuan-tuan, Sayyidina Umar. Lalu Rasulullah bagi tahu kepada Umar, wahai Umar, sepatutnya engkau menasihati aku supaya bayar hutang dengan baik. Betul lah tuan-tuan, kalau kita tengok adabnya,
Patutnya Umar ini bagi tahulah, ya Rasulullah, kau Nabi, bayarlah hutang elok, jangan buat malu, kan? Sepatutnya, bukannya engkau menakut-nakutkan dia. Wahai Umar, sekarang ni aku nak bayar hutang dia satu guni kurma. Disebabkan engkau menakut-nakutkan dia, wahai Umar, tambah satu lagi guni, ambil dekat rumah aku untuk aku bayar kepada dia. Sayyidina Umar ni pun dia jadi serba salah, tuan-tuan. Mula kawan ni nak backup, lalas Nabi pula kena bayar lebih sikit. Sebab apa? Sebab dia takut-takutkan si Yahudi tadi. Maka dalam perjalanan itu, tuan-tuan, si Yahudi ni dia tanya dengan Sayyidina Umar, tak kenal ke dengan aku? Tak kenal ke dengan aku? Sekali tengok tak kenal, dia kata aku ni, dia kata aku adalah ulama Yahudi, rahib pada ketika itu. Dia kata aku melihat seluruh tanda-tanda Rasul itu ada pada Muhammad, kecuali satu saja. Rasul akhir zaman ini dia membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Ini je yang aku tak nampak. Sebenarnya hutang itu belum pun sampai waktunya lagi. Maksudnya you nak bayar hutang tu, tuan-tuan, belum sampai waktu lagi. Sengaja aku datang minta awal, kemudian aku fitnah, aku tuduh dia ni lihat nak bayar hutang. Aku nak tengok macam mana Rasul ini bertindak dengan jawapan yang sebegitu. Akhirnya aku lihat dia okey je. Okey, dia akan bayar hutang dia, dia tak ada marah ke. Aku ni Rasul tau, aku ni Perdana Menteri Madinah, tangkap dia, humban dalam penjara. Itu kalau pemimpin sekarang lah, jangan bawa main ni, tuan-tuan. Kena tangkap nanti. Rasulullah dia okey, dia kata tak apa, bayar hutang, tuan-tuan. Bila balik, tuan-tuan, ketika itulah si Yahudi ni kata apa? Akhirnya aku percaya dan aku beriman kepada Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka masuklah Islam, tuan-tuan. Kalau Sayyidina Umar pancung tadi, tak ada yang masuk Islam. Asbab akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya seorang daripada Yahudi masuk Islam, tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu peristiwa boikot, ketika itu waktu Rasulullah selesai berdakwah di Taif. Nabi selesai berdakwah di Taif, kemudian Nabi nak masuk, saya tak pasti peristiwa boikot ke ataupun selepas dakwah di Taif. Nabi nak masuk semula ke dalam kota Mekah. Nabi tak dapat jaminan, nak cari penjamin, tuan-tuan. Penjamin, yang seorang ni tak nak, yang seorang ni tak nak. Nabi mengenalkan jasa Abu Bukhtari, tuan-tuan. Abu Bukhtari, waktu di dalam peperangan Uhud juga, Nabi kata kepada para sahabat, kalau Abu Bukhtari ada, jangan bunuh dia. Macam mana, tuan-tuan, orang ni, kita nak berperang, Nabi beri arahan macam tu. Sebab apa? Mengenangkan kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bukhtari. Sama ada dia memberikan bantuan sewaktu peristiwa boikot, dia berikan bantuan makanan, ataupun dia menjamin Rasulullah SAW untuk masuk dalam kota Mekah dalam keadaan selamat. Nabi kenang, tuan-tuan. Satu kebaikan je Nabi kenang. Nabi kata, kalaulah Abu Bukhtari ini minta aku untuk dibebaskan keseluruhan tahanan Uhud ini, maksudnya musuh ni, maka aku akan bebaskan. Mengenangkan kebaikan Abu Bukhtari. Tuan-tuan, kalau kita lah benda jahat orang yang kita ingat, kan, benda jahat orang 10 benda baik dia buat, satu je select, habis dah. Dia lah yang paling jahat. Tak nak kawan dah dengan orang tu, lantak lah dia, tak nak saing dah dengan dia. Sebab apa? Sebab satu kejahatan. Rasulullah SAW, satu kebaikan dalam keadaan musuh nak menentang Rasulullah SAW, Nabi kenal kebaikan dia. Nabi kata jangan bunuh Abu Bukhtari, tuan-tuan. Yang terakhir, 2 kali dah yang terakhir Yang terakhir, ni betul-betul terakhir, tuan-tuan. Yang terakhir, Nabi SAW, Nabi kita SAW, waktu Nabi nak berhijrah,
tuan-tuan, Nabi dikepung, Abu Jahal kepung. Abu Jahal kepung, dia kata hari ini Muhammad yang mati. Yang mati dulu. Sebab apa? Semua komando-komando Mekah, ketua-ketua kabilah dah hantar wakil-wakil yang sasa dan gagah. Malam itu dia nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi nak ikut mana? Patutnya Nabi doa lah, ya Allah turunkan Buraq, boleh terus terbang pergi Madinah. Nabi keluar melalui pintu hadapan, tuan-tuan. Nabi tahu yang dekat luar tu semuanya nak membunuh kita lah. Kita kat dalam, kita tahu orang kat luar tu nak bunuh kita. Nabi keluar, Nabi baca waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nabi keluar, tuan-tuan. Nabi keluar, semuanya long line. Yang gagah-gagah tadi semua tertidur. Nabi tengok seorang-seorang, tuan-tuan, orang wajah-wajah yang nak membunuh Nabi. Ada di kalangan mereka, ada harta mereka yang Nabi simpan. Ya Allah, ini lagi saya tak orang kata tak boleh brain tak boleh nak fikir, tuan-tuan. Kita ni jaga barang-barang amanah. Sebab apa? Dekat kota Mekah semua tak amanah. Isteri curi barang suami, suami curi barang isteri. Jadi nak simpan benda selamat, tuan-tuan, simpan dekat rumah Muhammad, baru selamat. Maka yang ada yang datang dekat situ, barang harta dia Nabi simpan. Dan dia nak membunuh Rasulullah SAW. Patut Nabi kan, kau ni nak bunuh aku pula, aku dah lah jaga barang kau, tak pun bawa balik barang dia juga, pergi bawa lari Madinah kan. Rasulullah SAW, Nabi pesan kepada Ali bin Abi Talib, wahai Ali, ini longgokan sebelah ni, ni harta fulan, ni harta fulan, kamu punahkan semula hak-hak mereka. Nabi keluar, tuan-tuan, Nabi nak bagi tahu satu perkara saja. Rasulullah ambil pasir, Nabi taburkan kepada kepala mereka seorang sikit, untuk nak bagi tahu tadi Muhammad lalu di hadapan kamu, tapi Muhammad tidak mengapa-ngapakan kamu. Tuan-tuan, Nabi cuma nak bagi tahu hint kepada dia, Muhammad dah lalu depan kamu, tapi Muhammad tidak apa-apakan kamu dan tidak membunuh kamu ataupun menyakiti kamu. Rasulullah SAW, tuan-tuan, dakwah seperti ini, buah dia, tuan-tuan, kita hasil dia sangat lama. Sehingga nanti peristiwa pembukaan kota Mekah, apabila Nabi masuk, tuan-tuan, keseluruhannya memeluk Islam secara beramai-ramai. Walhal mereka takut, mereka masuk dalam rumah masing-masing. Sebab apa? Takut Muhammad nak balas dendam. Dulu dah macam-macam dah buat dekat Muhammad. Dia bawa balik kawan-kawan dia daripada Ansar dan Muhajirin. Habislah kita kali ini. Tuan-tuan, Rasulullah tidak mengapa-apakan mereka, tidak membalas dendam pun kepada mereka. Akhlak yang sebegitu asbab daripada perbuatan Rasulullah, keseluruhannya masuk Islam, tuan-tuan, secara beramai-ramai. Itulah Nabi kita, tuan-tuan. Nabi SAW, Nabi akhir zaman, yang mana dia mencintai kita, dia sayang kepada kita, tuan-tuan, lebih daripada ibu dan ayah kita mengasihi kita. Mengasihi kita. Dan kita pula mesti meletakkan cinta kita selepas daripada Allah, mesti tukar. Lepas ni tukar daripada kereta tadi, daripada pinggan alkohol tadi, daripada apa lagi, joran tadi, pindahkan rasa sayang, kasih itu kepada Rasulullah SAW. Barulah sempurna iman kita, tuan-tuan. Sebab daripada kita mendengar sirah Rasulullah SAW, kita duduk di sini berselawat mendengar sirah Nabi SAW. Asbab daripada perbuatan ini, moga-moga Allah himpunkan kita di mahsyar nanti, tuan-tuan. Dengan siapa, tuan-tuan, nak dihimpunkan? Adakah dengan Nelson Mandela? Tuan-tuan nak dengan pemimpin yang mana yang hebat, tuan-tuan, yang paling gah, yang hari ini orang agung-agungkan? Kita mesti nak, hati kecil kita, siapa-siapa pun akan sebut, mesti nak duduk dengan Rasulullah SAW. Walaupun dia itu jenis tak semayang pun, tapi dalam hati dia nak duduk dengan Nabi lah, duduk dengan Nabi. Jadi asbab kita membaca sirah, moga-moga Allah himpunkan kita bersama dengan para Nabi dan para Rasul di mahsyar nanti, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala yang diterima di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan sakit sakaratul maut kami. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan alam kubur kami di antara taman-taman syurga. Jangan jadikan alam kubur kami di antara lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah proses timbangan mahsyar kami, ya Allah. Ihsanlah kami semasa proses timbangan mahsyar kami nanti, ya Allah. Pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.